la haula wala quwwata illa billah. Allahumma ta'alana wa ta'alana sallallahu Rabbi syrah lana sallallahu qala syaikhun sementara nafa'ana tidak. Keduanya apabila mandi orang junub akan sekalian tubuhnya, melainkan dua kakinya atau satu anggota daripada anggota wuduknya. Kemudian berhadas, maka tiada memberi bekas hadasnya itu pada barang yang tinggal yang belum lagi membasuhnya. Maka dibasuh kemudian daripada batal wuduknya itu akan kakinya atau anggota itu. Daripada janabah. Kemudian ia mengambil air sembahyang. Atau didahulukan membasuh kaki atau anggota itu, atau di pertengahi antaranya, maka terangkat kedua hadasnya. Maka tiada berkala tak kala mengambil wuduk daripada membasuh kakinya atau anggotanya. Maka gugur tertib padanya. Eko itu kata. Keduanya apabila mandi orang junub. Kedua daripada dua masalah tiada wajib tertib pada masalah wuduknya. Masalah yang kedua dia katanya apabila mandi orang junub akan sekalian tubuhnya. Melainkan dua kakinya atau satu anggota daripada anggota wuduknya. Jadi masalahnya seorang itu dia berjunub. Dia berjunub maksudnya seorang itu dia berjunub lagi pulanya berhadas kecil. Pendek katanya seorang ini dia ada kedua-dua hadas. Hadas besar pun ada kat dia, hadas kecil pun ada pada dia. Maka kita maklum bahawasanya apabila kita mengerjakan hadas besar, kita mengerjakan mengangkat hadas besar, maka termasuk di kaul sahihnya bahwasanya hadas kecil termasuk di dalam hadas besar. Apabila kita mandi untuk mengangkat hadas besar, maka hadas kecil itu termasuk di dalam hadas besar. Maka rupa di sini seseorang itu berjunub, berhadas besar, lagi pulanya berhadas kecil. Kedua-dua hadas ada pada badannya. Maka dia pun mandi. Mandi itu mandi junub. Katanya apabila mandi orang junub akan sekalian tubuhnya. Dia jiruskan badan dia ke sumur, melainkan dua kaki. Melainkan dua kaki belum dibasuh.
Jadi semua anggota tu, semua badan dia tu dia dah basuh, melainkan dua kaki. Atau satu anggota daripada anggota wuduk. Atau lain pada kaki pun boleh jadi. Mana-mana satu anggota daripada anggota wuduk. Seperti tangan ke masalan, tangan sebelah kanan tu dia pegang gayung masalan, maka sebelah tu yang dia belum jiguskan lagi, belum basuhkan lagi. Artinya dia basuh semua badan melainkan dua kaki. Macam mana kalau mandi dalam keadaan berdiri itu, kalau jigus sebelah atas maka kaki itu terbasuh. Maka kita katanya rupa dia tu dia mandi, dia duduk belunjuk. Dia mandi dalam keadaan duduk belunjuk. Belunjuk kaki. Dia jiruh kat badan, kat dada, kat kepala, maka memanglah kaki tak kena dibasuh. Katanya dia mandi berjunub, semua badan dia tu dijirus, dibasuh, melainkan dua kaki. Artinya mana-mana satu daripada anggota wuduk. Selepas pada dia basuh, malaikat ada kaki saja yang belum dibasuh, kemudian dia batal wuduk. Kemudian batal wuduknya. Wuduk dia tu batal. Dia sentuh kemaluan dia ke, dia keluar angin ke, katalah. Jadi mana kaki dia tu belum basuh lagi. Kaki dia tu belum basuh. Sebelah ke, dua belah ke, tak kira lah. Jadi dia yang lain tu dah diratakan basuhan semuanya. Melainkan kaki tak basuh lagi. Artinya tangan tak basuh lagi. Tiba-tibanya dia batal wuduk. Tengok. Dia katanya kemudian berhadas, maka tiada memberi mudarat. Dia berhadas pada masa tu tiada memberi mudarat. Maka tiada memberi bekas hadasnya itu pada barang yang tinggal lagi. Yang tinggal lagi itu yang belum lagi basuh. Mana yang belum basuh lagi. Maka tiada memberi mudarat hadasnya itu. Hadas kecil dia tu, dia keluar angin atau dia sentuh kemaluan dia tu. Tiada memberi kesan, tiada memberi bekas, tiada memberi kesan pada barang yang lagi, pada barang yang tinggal, mana pada anggota, pada kaki yang tinggal, yang belum dibasuh. Jadi maknanya tak ada masalah lah di situ. Maka dibasuh, maka dibasuh kemudian daripada batal wuduknya itu akan kakinya atau anggotanya itu daripada janabah. Jadi masalahnya dia kita katalah dia kaki dia tu tak basuh lagi, sebab dia mandi tu dia duduk lagi pula yang belunju, maka dia jiruh tu mana kaki dia tu tak rata lah. Belum pada nak meratakan kaki dia tu, dia pun batal wuduk. Artinya tangan dia tu belum meratakan lagi. Belum pada nak meratakan tangan dia tu, dia batal wuduk. Maka itu tak beri kesan. Maka terus basuh. Kaki yang belum basuh, dia basuh kaki. Artinya tangan yang belum dibasuh, dia basuhkanlah tangan dia. Jadi basuh kaki itu untuk nak meratakan basuh pada tilik pada mandi dia tu lah. Selepas pada dia basuh merata semua, kemudian ia mengambil air sembahyang. Kemudian dia ambil wuduk. Kemudian dia mengambil air sembahyang, dia mengambil wuduk. Atau didahulukan basuh kaki
atau didulukan basuh kaki atau anggotanya itu, atau dipertengahi antaranya, antara mengambil wuduk dan basuh kaki, maka terakad kedua hadas. Maka kedua-dua hadas itu terakad. Maka tiada berkandak tak kala mengambil wuduk, selepas pada dia sudah mandi. Tiada berkandak tak kala dia mengambil wuduk daripada basuh kedua kaki atau anggota itu. Maka gugur tertib padanya. Jadi rupanya begini, masalahnya kita bagi gambarkan seorang tu dia mani berjunub dalam keadaan duduk berlunjur kaki. Untuk nak bagi nampak katanya kalau kita buat rupa kata dia mandi dalam keadaan berdiri itu, memanglah kalau dia jiruh kat kepala, akan kaki itu akan dibasuh. Kita fardu masalahnya dia mandi dalam keadaan berlunjur. Maka dia mandi, jiruh, ada sampai kat lutut saja. Kemudian dia berhadas. Dia keluar angin, artinya sentuh kemaluan dia. Maka sakat tu batal wuduk lah dia. Sakat. Jadi maknanya kaki belum diratakan lagi, tapi dia dah batal wuduk. Apabila dia batal wuduk, maka tidak memberi bekas, tidak memberi kesan, maknanya terus basuh kaki. Terus basuh kaki, meratakan basuh kaki. Sebab dia mandi. Basuh kaki untuk nak meratakan mandi dia tu. Selepas pada meratakan basuh kaki, kemudian dia ambil wuduk. Apabila dia ambil wuduk, maka kaki itu tak dibasuh, tak perlu dibasuh. Kaki itu tak perlu dibasuh. Padahal rupanya, jadi pada rupanya dia mandi junub saja pun mengangkat hadap sah, dia pun jiruh. Jiruskan badan dia jiruh sehingga sampai ke poho masalah, atau sampai ke lutut masalah. Dia batal wuduk. Apabila batal wuduk, maka dia pun terus yang meratakan mandi dia. Jiruh sampai ke lutut, sampai kaki, jadi rata dah semua. Jadi kaki dia tu dah basuh. Selepas pada rata basuh kaki dia, maka dia pun mengambil wuduk. Mengambil wuduk maknanya basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, dah siap. Sapu kepala dah siap. Kaki perlu dibasuh atau tidak? Tak perlu dibasuh. Sebab dia basuh selepas pada dia berhadas. Maknanya rupa di situnya, maknanya dia basuh kaki, dia basuh muka, dia basuh tangan, sapu kepala. Wuduk dia begitu. Maka di situ tidak ada tertib. Maka rupa di situnya, rupa perbuatan dia tu, maka tidak ada tertib. Maka itu dimaaf. Begitu juga kalau kita katanya dia mandi guna gayung, dia mandi dalam keadaan berdiri masalah, maka tangan yang guna untuk cebok tu, untuk cebok air dalam bekas, maka memanglah tangan yang sebelah pegang gayung tu tidak dijirus. Dia jiruhkan semua. Kepala dah jiruh, dekat dada dah jiruh, kaki dah dijiruh, di merata ia semua, malaikat ada di tangan saja. Malaikat ada di tangan. Maka dia pun berhadas. Apabila berhadas, maka dia pun jiruhkan tangan yang sebelah dia pegang jarum tu, pegang gayung tu, dia jiruh meratakan. Selepas pada ratakan tangan saat itu, kemudian dia mengambil wuduk. Mengambil wuduk, dia basuh muka, tangan yang dia basuh selepas pada ambil wuduk, selepas pada batal wuduk tadi, tak payah dibasuh. Tak payah dibasuh. Dia basuh tangan, basuh muka, basuh tangan yang sebelah kiri masalah. Sebab sebelah kanannya pegang gayung tu dah dibasuh belum pada ambil wuduk lagi. Kemudian sapu kepala dan basuh kaki.
Maka itu jadi maknanya tidak berlaku tertib pada perbuatan dia. Maka itu dimaaf. Pada rupa masalah dia mandi. Lepas tu masalahnya basuh tangan tadi itu, kalau dia nak basuh tangan sebelum pada niat basuh muka apa boleh, atau nak basuh tangan selepas pada basuh muka apa boleh, atau nak basuh tangan selepas pada basuh kaki pun boleh juga. Jadi basuh sama juga kaki tu. Kalau nak basuh selepas pada basuh muka pun boleh. Sebab perbuatan yang dia buat tu buat dalam masa dia mandi. Dalam masa dia mandi junub. Maka ketika mandi junub tu ialah semua badan tu dikira kata seolah katanya dikira katanya satu anggota. Anggota yang satu. Seluruh badan, sebuah badan anggota yang satu. Maka kita maklum bahasanya satu anggota pada satu anggota tidak ada tertib. Seperti kalau wuduk, tangan sebelah kanan. Tidak ada tertib di antara atas dan bawah. Begitulah. Maka kerana inilah katanya, maka kerana ini dah dilarazkan. Dibuat teka-teki. Adalah bagi kami wuduk sunyi daripada membasuh dua kaki. Serta terbuka keduanya. Maknanya terbuka keduanya, maknanya bukan pakai khuf. Kalau orang pakai khuf, memanglah dia tak basuh kaki kan. Ini kaki tak pakai khuf. Serta terbuka keduanya, bukan dia pakai khuf. Bukan ada umpama balut-balut tempat luka. Dan ketiadaan uzur. Dia tidak ada uzur pun, tapi wuduk dia tak ada basuh kaki. Sebab rupa tadi kan, selepas pada dia mandi, malaikat kaki itu yang anggota lain dia dah basuh. Malaikat ada dua kaki lagi belum dibasuh. Kemudian dia berhadas. Apabila sudah berhadas, dia terus mandi. Mandi sehingga ratakan kaki ke semuanya. Selepas pada rata kaki ke semua, dia ambil wuduk. Apabila dia ambil wuduk, mana kaki perlu dibasuh ke tidak? Tak perlu dibasuh. Maknanya ambil wuduk dia, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, dah siap. Jadi kalau tilik pada masa tu maknanya lepas pada basuh muka, sapu kepala tu ada basuh kaki ke tidak? Tak ada. Padahal kaki itu tidak ada uzur untuk nak basuh. Lagi pula di kaki dia bukan pakai khuf. Maka ada juganya begitu. Maka jawabnya rupa tadi dah. Sebab tapi pada maksudnya bukan kaki itu tak basuh. Kaki itu dah basuh belum pada basuh muka. Kaki dia tu dah dibasuh belum pada basuh muka. Sehingga maknanya tidak ada tertib di situ. Maka memadai. Itulah masalahnya. Mas'alatun. Dan jikalau membasuh orang akan 4 anggotanya sekali. Serta. Dan jikalau dengan tiada izin sekalipun. Tiada izinnya seorang. Sekalipun. Seorang mempunyai anggota itulah. Terakad hadas mukanya, bukan mukaan bukan. Terakad hadas mukanya jua. Misalan kita tidur. Kemudian seorang duduk kat muka. 2 orang kat tangan. 2 orang lagi kat kaki. Kemudian tak kira kita izin ke untuk mereka itu basuh ke tak izin, tak kira. Kemudian bilang 1, 2, 3 serta jiru. Yang betul kat kepala, kat muka, jiru kepala. Yang kat tangan, jiru tangan. Yang kat betul yang ada kat kaki, jiru kat kaki. Tidur meletang bukanya begini. Buka tangan, buka kakinya begitu. Kemudian
duduk di muka satu seorang, duduk kat muka seorang, seorang atau dua orang untuk sapuh kepala seorang lagi. Di tangan kanan seorang, di tangan kiri seorang, di kaki kanan seorang, kaki kiri seorang. Kat mana bilang? 1, 2, 3. Serta jiru. Apabila jiru tu, apabila kena kat muka, kita niat. Niat mengambil wuduk lah. Walaupun ketika dia nak buat tu tidak ada izin daripada kita sekalipun sama. Maka di situnya yang terakad, yang jadi basuhnya ialah muka saja. Sebab bukan kita terselam di dalam air di sini. Bukan kita terselam di dalam air. Tu mana kata, dan jikalau membasuh orang akan nampak anggotanya sekali, mana serta. Dan jikalau dengan tiada izin sekalipun, terakad hadas mukanya juga. Yang lain, tangan, kepala, kaki tak terjadi basuh. Tak terbilang. Sebab apa? Sebab dan nak jadi tangan mesti selepas pada basuh muka, nak jadi sapuh kepala mesti selepas pada basuh tangan, nak jadi basuh kaki mesti selepas pada sapuh kepala. Tetapi rupa serta di sini, maka yang serta bersama dengan muka tu tak jadi. Hanya muka saja yang jadi sebab dia anggota yang pertama yang dibasuh. Demikian lagi jikalau dibaliknya, seperti membasuh kakinya dahulu, kemudian kepala, terakad mukanya juga. Demikian lagi jikalau dibaliknya, diakas dibaliknya. Dibalik macam mana? Seperti membasuh kakinya dahulu. Dia ni bukan orang lain buatlah, dia sendiri. Pertama kali dia basuh kaki, yang keduanya dia sapuh kepala, yang ketiganya dia basuh tangan, yang keempat dia basuh muka. Dia basuh muka. Maka ketika dia basuh muka tu dia niat mengambil wuduk. Maka yang jadinya ialah basuh muka saja. Yang belum pada basuh muka ialah basuh tangan, sapuh kepala, basuh kaki itu tidak dibilangi. Sebab tidak ada tertib. Lebih di situ. Dan jikalau nyata kemudian daripada selesai wuduk meninggalkan membasuh satu suku daripada dan jikalau nyata kemudian daripada selesai wuduk nyata meninggalkan membasuh satu suku, yakni satu juzuk, satu tempat daripada anggota wuduk. Maka dikeratnya akan dia. Nascaya wajib membasuh barang yang nyata tempat keratnya. Dan diulangkan basuh barang yang kemudian daripadanya. Dan jikalau mengambil wuduk kemudian keratnya akan tangannya daripada tempat wuduknya, atau kakinya, atau dicukur rambut kepalanya, atau kupaskan kulit daripada mukanya atau tangannya, tiada wajib mengulangi basuh akan barang yang nyata dan sapu selama ada berkekalan demikian taharah itu.
Katanya dan jikalau nyata ternyata terjelas. Jadi nyata jadi jelas atau dia baru teringat. Kemudian daripada selesai wuduk. Dia dah selesai. Mana selesai wuduk, mana dia dah basuh dua kaki dah. Dia dah basuh dua kaki. Nyata-nyata meninggalkan membasuh satu suku daripada anggota dia. Maka dikerat, dipotong. Maka dikeratnya satu suku. Maka dikeratnya akan satu suku. Contohnya, dia mengambil wuduk. Dia ambil wuduk. Kemudian, katanya jari dia di sini ni, jari telunjuk dia sebelah kanan ni, dia terlupa nak basuh. Contohnya jari dia tu dibalut masalah. Dibalut. Jadi dia terlupa nak basuh dah di sini. Dia basuh tangan semua, yang kiri pun semua dah basuh, dia sapu kepala, dia basuh kaki. Lupa lah. Jadi sini tu terlupa nak basuh. Bukan sengaja. Kalau sengaja tu nyata di awal lagi kata wuduk dia tidak sah. Maka nyata katanya di telunjuk ini tidak dibasuh. Telunjuk ini tidak dibasuh. Maka selepas pada dia basuh kaki, nyata kata jari telunjuk ini tidak dibasuh. Kemudian, jadi maknanya wuduk dia tak sepenuh lah. Maka kalau kita tilik kepada tak masalah dia katanya dikerat tu dipotong, kita katanya masalah kalau orang tak nak potong apa dia, maknanya wajib. Kalau biasanya kalau kita ambil wuduk, terlupa nak basuh di sini. Terlupa nak basuh di jari masalah, mana jari ni dalam kawasan tangan. Maka apabila kita dah basuh kaki masalah, kemudian kita teringat katanya kat jari ni belum dibasuh, maka wajib kita basuh jari ini dan sapu kepala, basuh kaki. Kita sambungnya begitu. Jadi tapi rupa di sininya dia selepas pada basuh kaki, nyata kata di jari telunjuk dia sebelah kanan tu belum dibasuh. Kemudian maka dikerat akan dia, dipotong. Kebetulan ada janji dengan doktor tu nak potong. Dia memangnya begitu. Kalau bolehnya, kalau nak potong tu, ada nak potong anggota tu, sunat kita suci pada hadas. Sunat kita suci pada hadas. Supaya anggota itu terpotong dalam keadaan suci daripada hadas. Memangnya sunatnya begitu. Kalau nak potong tangan, sunat kita mengambil, kalau kita tidak berjunub, kalau kita berjunub, sunat kita mandi berjunub. Kalau berhadas kecil, sunat kita mengambil wuduk. Kemudian serah bagi potong. Supaya kalau ada kemudahan, supaya katanya anggota apabila dipotong dalam keadaan suci daripada hadas. Kemudian maka katanya, maka dikerat, dipotongkan dia akan satu suku. Jari tadi tu dipotong. Apabila jari itu dipotong, nascaya wajib membasuh barang yang nyata tempat kerat, tempat potong. Jadi contohnya dia potong potong di sini. Apabila dia potong di sini, maka dengan sebab dia terlupa semua jari, mana 3 ruas jari tu dia terlupa nak basuh. Kemudian 2 ruas tu dipotong. Maka tepat laluan pisau tu wajib dibasuh. Tepat nyata bekas kerat tu, maknanya tepat laluan pisau tu wajib dibasuh. Itu maknanya. Wajib membasuh barang yang nyata tempat kerat, tepat lalu pisau. Dan diulang basuh barang kemudian. Apa dia barang kemudian? Kepala dan kaki.
Kepala dengan kaki pun wajib dibasuh. Sebab apa? Sebab kepala tak jadi sapu, melainkan selepas pada gata tangan. Begitu. Dan diulangkan basuh barang yang kemudian daripadanya, kemudian daripada satu suku. Mereka satu suku itu daripada kaki. Tak ada lepas pada kaki. Dan jikalau mengambil wuduk, kemudian dikerat akan tangannya. Dan daripada tempat wuduk, dan jikalau mengambil wuduk, kemudian dikerat, dipotong akan tangannya daripada tempat wuduk. Mana tangan dipotong daripada tempat wuduk, mana daripada siku ke bawah. Daripada tempat wuduk, mana tempat wajib dibasuh ketika ambil wuduk. Daripada tempat wuduk, tempat wajib dibasuh ketika mengambil wuduk. Atau kakinya, atau kaki dia tu dipotong. Jadi dia ambil wuduk dah sepenuh semua, tidak ada ketinggalan. Dia ambil wuduk ke semua, dia ambil wuduk semua dah sepenuh, tidak ada ketinggalan, semuanya anggota wuduk semuanya dah dibasuh. Mana wuduk dia ni kalau nak solat boleh lah sebab sah. Sepenuh siap dah ke semuanya. Kemudian potong tangan dia. Potong di tempat wuduk. Atau kakinya, atau dipotongkan kakinya tempat yang wajib wuduk. Daripada buku lali ke bawah. Atau dicukurkan rambut kepalanya. Ketika dia ambil wuduk, dia sapu di atas rambut. Selepas dia ambil wuduk, dia cukurkan rambut dia. Atau dikupaskan kulit daripada mukanya. Atau dikupaskan, dibuangkan kulit daripada mukanya. Memanglah kita muka tu kita basuh kulit muka. Jadi selepas pada dia ambil wuduk, kena kupas kulit dia ke semuanya. Atau tangannya, atau kulit tangannya. Dan tiada, maka hukumnya tiada wajib mengulangi basuh akan barang yang nyata, dan menyapu selama ada berkekalan dan maka itu taharah. Tak wajib kita basuh. Jadi masalah lain tu jangan nak berlaku. Masalah cukur rambut ni lah. Dia ambil wuduk, dia asalnya rambut dia banyak. Rambut dia tu banyak. Dia ambil wuduk. Selepas ketika dia ambil wuduk tu dia tak sapu, dia sapu atas rambut. Jadi maknanya air itu tak kena langsung kepada kulit kepalanya. Dia sapu kat rambut saja. Selepas pada ambil wuduk, dia cukur kepala. Apabila dia cukur kepala tu, soalnya boleh sembahyang ke tidak dengan wuduk itu? Jawabnya boleh. Padahal rambut di tempat yang dia sapu tu dah tidak ada sekalipun. Jangan katanya kena ambil wuduk lain sebab kau tadi kau sapu di atas rambut, sekarang rambut kau dah tidak ada. Bukannya begitu. Maka itu memadai. Itu maksudnya. Tapi apabila ambil wuduk lain kali, mesti kena sapu di atas kulit kepala lah sebab rambut dah tidak ada. Begitulah. Begitulah masalah dianya. Maka untuk hari ini kita akhir di situ dulu dan jikalau syak pada membasuh satu anggota daripadanya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح